Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Suraya binti Zamri dari Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Pembangunan Perisian. Saya akan memulakan video ini dengan memberi sedikit pengenalan mengenai perpaduan. Perpaduan adalah kaedah untuk menyatukan pelbagai bangsa dalam sesebuah negara agar memiliki hasrat dan cita-cita yang sama akan negaranya. Umum mengetahui kesepaduan dan kesatuan rakyat amat penting terutama bagi negara unik seperti Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Tambahan pula dengan ada perkembangan dan kemajuan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa meningkatkan lagi cabaran dalam menjamin perpaduan. Oleh itu, melalui video ini, kumpulan saya akan menerangkan langkah-langkah bagi menjamin perpaduan masa kini serta kesan yang dapat dikecapi dalam diri segenap lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisa binti Muhammad Ali dan saya daripada program ISM SQPP. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan langkah perpaduan yang pertama, iaitu mahasiswa sebagai penggerak perpaduan. Baiklah, apakah langkah yang mahasiswa dapat lakukan bagi mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita adalah mereka perlulah mewujudkan suasana aman, damai dan harmoni dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Sebagai contoh, mereka boleh membentuk satu kumpulan perbincangan untuk sesuatu subjek yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini akan mengelakkan daripada perselisihan fahaman dan berbeza pendapat dan juga dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum. Saya rasa itu sahaja daripada pihak saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Asmori. Antara cara untuk memupuk perpaduan di Malaysia ialah menjunjung perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan mempunyai banyak akta, tetapi salah satu yang paling penting ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. Dalam konteks Malaysia, Malaysia mempunyai berbilang bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi untuk memudahkan komunikasi di antara satu sama lain, bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling utama. Justru apabila seorang itu menuturkan bahasa Melayu dalam komunikasi mereka, mereka dapat menguatkan perpaduan di antara mereka walaupun berlainan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Syahizul bin Jahilin, nombor matriks 061119. Langkah seterusnya untuk mencapai perpaduan ialah setiap individu perlulah memahami dan menghormati bangsa lain tanpa mengira apa jua perbezaan. Hal ini demikian kerana negara kita mempunyai kontrak sosial yang memelihara hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera tanpa mengabaikan hak-hak bangsa lain. Justru, provokasi terhadap sentimen perkauman adalah jenayah di sisi Undang-Undang Malaysia. Kita dianjurkan untuk bertoleransi antara satu sama lain, sebagai contoh, meraihkan dan menghargai perayaan bangsa-bangsa lain. Oleh itu, setiap individu perlulah peka terhadap sensitiviti kaum serta menghormati budaya lain agar negara yang harmoni dapat dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Ramli dan nombor matrik saya adalah 059307. Antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengekalkan perpaduan adalah rakyat dan kerajaan haruslah bersatu padu agar masyarakat akan sejahtera tanpa sebarang permusuhan. Rakyat juga haruslah mematuhi perlembagaan negara dan taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dengan ini akan menjadikan negara lebih maju dan juga membangun. Kesimpulannya, kita mestilah bersatu padu agar keselamatan negara akan terjamin dan rakyat akan hidup aman dan damai. Bersumberkan pada artikel, sekiranya masyarakat tidak bersifat ekstremis dan sentiasa menghormati budaya lain, isu perkauman ini dapat dibendung. Isu perkauman tidak boleh dibahaskan kerana ia mampu menyemarakan api perkauman. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Jika kita sebagai masyarakat bersatu dan memainkan peranan masing-masing dengan menerima baik bangsa lain, secara tidak langsung, isu perkauman bukan sahaja dapat dibendung tetapi ia juga dapat dibenteras. Dengan ini, ia tidak menggugatkan perpaduan antara kaum. Kepelbagaian kaum mampu memberi keunikan dalam kehidupan dengan harmoni dan aman damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Aizat bin Muhammad Fitrah daripada kelas SKMPP 1A nombor matrik BTAL 20060048. Kesan perpaduan kepada Malaysia ialah keharmonian di antara kaum dapat dikekalkan. Keharmonian di antara kaum sangat penting
di dalam sesebuah negara, terutamanya Malaysia, sekaligus dapat membantu mengembangkan Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati binti Azizan. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia. Antaranya ialah melindungi negara daripada ancaman kuasa luar. Negara yang mempunyai masyarakat yang saling bekerjasama antara satu sama lain dapat melemahkan lagi gerakan kuasa luar yang ingin menakluk negara kerana kunci rahsia negara dikawal oleh sikap masyarakat yang saling bekerjasama bagi menjamin kedaulatan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati binti Ibrahim. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan positif apabila kita hidup dalam perpaduan. Antaranya ialah ekonomi negara akan semakin meningkat. Hal ini kerana para pelabur asing tidak akan berasa was-was untuk melabur di negara Malaysia disebabkan oleh negara ini aman dan bersih dari segala masalah. Pelancong asing juga akan berminat untuk melancong di sini kerana negara kita dipenuhi dengan pelbagai budaya yang berbeza. Ia mampu menarik minat pelancong asing. Dengan ini, kemasukan mereka di negara kita akan meningkatkan lagi ekonomi negara dari segi semua sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syubur Fathi bin Muhammad Fakhruddin, nombor metrik 059531 daripada kos pembangunan Persian. Kesimpulan yang boleh didapati daripada artikel ini ialah kita sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi sebagai seorang mahasiswa, mempunyai satu tanggungjawab yang besar dalam mengekalkan keharmonian yang terdapat di negara kita sekarang ini. Oleh itu, janganlah kita memusnahkan keharmonian tersebut dengan menyemarakkan api perbalahan di antara kaum. Sekian, terima kasih.